أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله ثم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. أما بعد. Alhamdulillah, setinggi-tinggi syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dapat sekali lagi bertemu pada malam ini. Kalau tak silap saya, pertemuan yang ke-5 atau 6. 5 ke 6. 5 kalau tak silap saya. Di surau ini, surau Bukit Subang, surau Al-Mahdi Al-Mubarak, insya-Allah dengan penuh keberkatan, yang mana kita buka kitab Matan Ummul Barahin yang menceritakan mengenai ilmu tauhid ataupun ilmu akidah. Cuma yang saya tak pasti adakah yang ikut bulan lepas juga ada pada hari ini. Boleh saya tak ada siapa yang datang bulan lepas? Seorang Palestin ada. Okey, sebabkan pengajian kita adalah bersangkut paut daripada satu demi satu, yang mana pada permulaan kita telah menceritakan mengenai hukum akal. Yang ni tuan-tuan dan puan-puan boleh rujuk di dalam video rakaman untuk tahu mengenai perbahasannya. Hukum akal yang dipecahkan oleh Imam As-Sanusi kepada 3, iaitu wajib, mustahil dan harus. Dan kita ceritakan ketiga-tiga ini apakah definisinya dan apa maksudnya. Secara ringkas dia, wajib ini yang mana tak tergambar dalam akal kita, tidak ada. Dia mesti ada dalam dunia ini. Itulah wajib. Contoh dia iaitu kewujudan Allah Subhanahu wa taala. Kalau saya dengan student di universiti, selalu saya akan sebut, kamu hafal definisi, hafal contoh. Semua benda yang saya ajar, hafal definisi, hafal contoh, insya-Allah faham. Sama juga dekat sekolah dulu pun, itulah dua benda yang saya tekankan. Jadi wajib itulah definisinya beserta contohnya, iaitu adanya Allah. Wajib Allah Ta'ala ada bagi orang yang berfikiran logik, orang yang berfikiran waras, yang mana setelah kita akan lalui selepas ini bukti-bukti wajibnya ada Tuhan. Wajibnya ada Tuhan. Yang kedua, hukum akal kita panggil sebagai mustahil, ataupun kita panggil tak tergambar di dalam kepala kita, di dalam akal kita, benda ini tidak ada. Tak mungkinlah tak ada. Contoh dia apa? Ketiadaan Tuhan ataupun syirik, sekutu bagi Tuhan. Ada kuasa lain yang setaraf dengan kekuasaan Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Ataupun contoh yang lain, berhimpun di antara dua benda yang berlawanan. Sebagai contoh, keadaan sesuatu itu sama ada bergerak atau diam. Mustahil pada akal sesuatu itu berada di dalam keadaan bergerak dan diam sekaligus. Semua ada di hadapan saya ni, kalau kita tengok sekeliling kita, antara dua je, sama ada sesuatu itu bergerak ataupun diam. Kipas bergerak, meja ni diam. Kalau kita tolak, dia bergerak. Jadi dia akan ada salah satu sahaja. Mustahil pada akal dia keduanya, bergerak dan diam. Dan juga wajib pada akal salah satu. Salah satu. Baik, yang ketiga hukum akal, harus pada akal, iaitu segala sesuatu ataupun kita panggil makhluk alam, semua yang berada di sekitar kita, yang kita boleh lihat dengan panca indera, dengan mata kita dan sebagainya, hukumnya adalah harus akal untuk dia ada dan harus pada akal untuk dia tidak ada. Ataupun definisi lain yang kita boleh ingat, apa sahaja yang kita terfikir di dalam akal kita, itu namanya harus. Contoh saya pernah sebut, kita bayangkan kita terbang di udara.
Dengan kaki ni, bukan dengan kapal terbang. Jalan terbang. Harus pada akal. Sebab apa? Cuba bayangkan. Kita boleh bayangkan keadaan tersebut. Kita bayangkan keberadaan sesuatu makhluk yang namanya unicorn. Kuda terbang. Yang mana dari sudut realiti ni tak ada pun. Tetapi di dalam kepala kita, di dalam akal kita, benda itu boleh berlaku. Berarti kalau Allah nak cipta dia akan ada, dia boleh ada. Kuda terbang contoh, ataupun apa sahaja contoh-contoh mitos-mitos lain di dalam movie. Semua itu adalah harus pada akal. Benda ni penting untuk kita bezakan di antara mukjizat. Macam mana kita nak tahu sesuatu itu adalah mukjizat, sesuatu itu adalah karamah ataupun sebagainya. Baik. Jadi hari ini kita sambung dekat Faris iradah, al-iradah. Selepas wahadah dia baca. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi fi darin al-amin. القدرة والإرادة المتعلقان بجميع الممكنات، والعلم متعلق بجميع الواجبات والجائزات والمستحيلات. Okey, di situ. Ini insya-Allah kita target kita punya pembacaan sampai situ, iaitu al-qudratu wal-iradat, al-qudratu wal-iradatu al-muta'alliqatani bi jami'il mumkinati. Kita dah masuk pada hari ini pada sifat jenis yang ketiga. Para ulama membahagikan sifat wajib bagi Allah Subhanahu wa taala kepada 4 bahagian. Bahagian yang pertama disebut sebagai sifat nafsiyah. Sifat nafsiyah. Dan pembahagian ini masyhur dalam kalangan kita, mazhab Asy'ariyah wal Maturidiyah, dan juga dia dimasyhurkan oleh antara Imam Sanusi pada tahun 800 lebih Hijrah. Kitab yang kita pelajari pada hari ini, yang kita dah sebut sifat 20, bila kita buka kitab pondok, kitab Jawi lama, dia punya kitab induk dia adalah kitab yang kita baca pada hari ini. Itulah kitab induk dia. Jadi bahagian yang pertama nafsiyah. Nafsiyah ini satu sahaja sifat dia, iaitu wujud. Penerangan telah kita berikan mengenai Allah Ta'ala wajib bersifat dengan wujud, iaitu ada. Allah bersifat dengan ada. Yang kedua dipanggil sebagai sifat salbiyah. Sifat salbiyah ini kita boleh definisikan sebagai sifat yang berbangsa negatif atau berbangsa nafi. Antara dia adalah sifat salbiyah al-qidam, qidam mukhalafatuhu lil hawadithi qiyamuhu bi nafsihi wahdaniyah. Sampai situ. Berapa? 5. Okey, ada 5 sifat salbiyah. Definisi salbiyah ini kita dah sebut, iaitu dia berbangsa nafi atau berbangsa tidak, berbangsa salbun. Itu negatif. Kenapa? Contoh qidam. Bila kita tanya apakah maksud qidam? Qidam maksudnya tiada mula. Ada perkataan tidak di situ dimula. Tidak ada mula. Tidak ada mula lah bererti qidam. Qidam ni maksudnya telah wujud sedia kala. Bila Allah Ta'ala ada 1 juta tahun lepas, 2 juta tahun lepas, apabila kita boleh letak nombor 5 juta ke, 5 bilion ke, 5 bilion juta ke, ada sahaja perkataan nombor di situ, maka Allah telah ada sebelum itu lagi. Sebab bila ada nombor ni menunjukkan kepada masa. Jadi Allah tidak tertakluk, Tuhan yang maha kuasa, yang maha hebat, tidak tertakluk kepada masa. Kerana masa itu adalah makhluk. Allah sebut dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wal 'asr. Demi masa. Allah mencipta masa, lalu Allah tidak tertakluk kepada masa. Kenapa kita nak letakkan masa itu kepada, hukum masa itu kepada Allah? Okey.
Jadi itu qidam. Baqa pun sama. Baqa maksudnya tidak ada akhir. Tidak baqa mukhalafatuhu lil hawadis, tidak sama dengan makhluk, dengan perkara-perkara yang baharu. Qiyamuhu bi nafsihi, berdiri dengan sendiri, berarti tidak bergantung kepada perkara yang lain, tidak bergantung kepada perkara yang lain. Wahdaniyah, esa maksudnya tidak dua, tidak tiga dan tidak berbilang. Itulah wahdaniyah. Jadi sebab itulah kelima sifat ini dipanggil sebagai kategori kedua, iaitu salbiyah. Kerana untuk mendefinisikan setiap sifat itu, kita mesti letak tidak. Sama macam contoh kita kata, apakah maksud botak? Botak maksudnya tidak ada rambut, tidak. Jadi botak tu, botak antara sifat berbangsa nafi juga. Bujang maksudnya tidak berkahwin. Pergi janda ataupun banyak lagi istilah-istilah lain yang mana dia untuk mendefinisikan dia mesti letak tidak. Sifat yang jenis yang ketiga. Jenis yang ketiga yang kita nak masuk hari ini iaitu yang kita sebut sebagai sifat sifat salbiyah ma'ani, sifat ma'ani. Sifat yang ma'ani adalah jenis yang ketiga, dan yang keempat adalah ma'nawiyah. Apakah maksud ma'ani? Ma'ani dia punya definisi dia adalah satu sifat as-sifatu al-wujudiyatu. Ciri yang pertama sifat ma'ani ni dia adalah wujud. Wujud ni maksud apa? Ada. Kata para ulama mentafsirkan maksud wujud ni berarti kalau Allah Ta'ala menghendaki dia boleh nampak, nescaya kita akan nampak. Lau in kashafal hijabu la ra'ainahu. Sebut Tuan Guru Ahmad Ridwanuddin sebut, kalaulah dibukakan hijab, mesti kita boleh nampak sifat. Macam mana? Wallahu ta'ala alam. Macam mana rupa dia? Antara dia adalah iradah, qudrah dan sebagainya, yang mana kita boleh nampak kalau dizahirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti sifat dia memang ada. Okey. Dia ada di mana? Ada berdiri pada zat. Berdiri pada zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia adalah satu sifat yang berdiri pada zat. Berbeza dengan Mu'tazilah. Kumpulan Mu'tazilah dia mengatakan, mereka mengatakan bahawa Allah Subhanahu wa ta'ala ini tidak ada sifat. Segala sebut iradah, qudrah, ilmu dan sebagainya itu dia bukan sifat, dia berada pada zat itu sendiri. Zat Allah Ta'ala itulah segala sifat yang kita sebutkan tadi. Saya tak berhajat untuk menceritakan apa hujah mereka, apa hujah kita untuk lawan balik. Kalau ada benda itu pada perbahasan yang agak mendalam. Tetapi yang kita nak cerita adalah sifat ma'ani ini adalah satu sifat yang ada, yang berdiri pada zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dia adalah sifatu az-zaidah, satu sifat tambahan. Berarti sebagai contoh, jika kita sebut Zaid ni nama orang. Zaid seorang yang alim. Alim kan ada salah satu daripada sifat ma'ani. Qudrah, iradat, ilmun. Okay. Ilmun ataupun ilmu tu adalah salah satu daripada sifat ma'ani. Zaid, kita sifatkan Zaid ini sebagai seorang yang alim. Berarti Zaid, diri Zaid itu satu. Dia ada satu sifat tambahan, iaitu ilmu yang banyak kita letak pada Zaid. Barulah layak untuk Zaid ini digelar sebagai Zaid yang alim. Okay. Dia adalah satu sifat tambahan. Berbeza dengan yang kita sebut pada mulanya, iaitu nafsiyah. Sifat nafsiyah ini dia bukan satu sifat tambahan. Dia bukan satu sifat yang tambahan. Dia adalah satu sifat yang menunjuk pada diri zat. Sebagai contoh, kita kata Zaid ada, wujud. Zaid itu wujud, Zaid itu ada. Adakah kita menambahkan sifat yang baru, ciri yang baru pada Zaid? Tak ada. Zaid itu ada, keberadaan Zaid itulah adalah kita boleh sifatkan Zaid itu sebagai wujud ataupun ada. Jadi itu beza di antara jenis kategori yang pertama, nafsiyah,
dengan kategori yang ketiga ni, ma'ani. Okey, dia agak berfalsafah sikit, dia agak bermain dengan akal, kepala, otak lah. Dia agak bermain dengan fikiran dan otak disebabkan sememangnya ilmu tauhid ataupun ilmu akidah ni, jika kita belajar dengan mendalam, dia akan melatih kita punya fikiran agar berfikir kreatif, tajam dan sebagainya. Sebab kelompok Mu'tazilah, kita sebut Mu'tazilah ni orang yang berfikir dengan menggunakan logik akal. Hari ni ada ke tak? Walaupun kita tidak panggil kelompok yang ada pada hari ini sebagai Mu'tazilah, tetapi hakikatnya mereka ada, iaitu mereka berfikir segala hukum hakam yang ada di hukum Islam yang ada pada hari ini mesti berpijak pada logik akal dia. Logik akal dia. Saya beri contoh satu, dia tidaklah berkaitan dengan ilmu akidah. Dan sekarang ni tersebar satu isu mengenai tahnik. Tahnik menggunakan elio. Dia kata elio ni ada bakteria. Menurut kajian sains, jika bakteria ini masuk ke dalam mulut bayi, macam mana boleh menyebabkan infection. Jadi tahnik ni tak ada. Dia kata Islam tak sepatutnya meneruskan tradisi tahnik. Kita kalau yang asas sains, tidak ada asas agama, kita akan fikir, betul juga ya, kenapa ya selama ni tidak tahnik? Okey, itu antara salah satu, saya bagi contoh. Mereka yang berfikir bahawa agama ini hanya berdiri di atas logik akal. Dan kelompok ini sangat dominan, terutamanya pada bahagian tauhid ataupun akidah, kepercayaan. Jadi sebab itu, bila kita nak membalas kepada hujah mereka, kita akan membawa kepada logik akal, kita akan membawa kepada definisi-definisi berfikiran, macam mana cara fikir yang betul. Semua itu akan bermain dengan wajib akal, harus, mustahil dan sebagainya. Okay? Jadi begitu, kat mana kita tadi? Sifatu az-zaidah, sifat tambahan. Sifat ma'ani ini adalah satu sifat tambahan kepada zat. Jadi itu yang kita gelarkan sebagai ma'ani. Itu kita membahaskan mengenai apakah itu sifat ma'ani. Baik. Lalu sifat ma'ani ini ada 6. Sifat ma'ani ini ada 6, iaitu yang pertama kudrah. Kudrah ni diterjemahkan dalam kitab Jawi berkuasa. Berkuasa berarti yang memiliki kuasa ataupun kudrat, kekuatan dan sebagainya. Yang kedua iradat. Iradat terjemah dalam kitab ini sebagai kehendak. Sebab ni menunjukkan kepada pelaku. Contohnya pembunuh. Pembunuh adalah orang yang melakukan perbuatan bunuh. Kehendak, suatu yang melaksanakan perbuatan berkehendak. Orang perbuatan ada keinginan. Kehendak ni masih ada keinginan. Hari ini nak makan pizza lah. Itu kehendak kita lah. Kehendak kita nak makan pizza. Kenapa tak makan nasi? Jadi sekejap kita akan ceritakan dari sudut akalnya, maksud dan huraian terhadap sifat ni. Itu yang kedua, iradah. Ilmu ni berarti tahu, berpengetahuan ataupun terjemahkan sebagai petahu. Yang keempat samak pendengar, basar pelihat, kalam perkata, yang berkata-kata. 6 sifat. InsyaAllah pada hari ini kita akan cuba terang 3. Itu pun kalau sempat. Harap-harapnya insyaAllah sempat ada dalam beberapa minit. Yang pertama, kudrah. Soal kudrah tu kan, al-qudratu wal iradatu al-muta'alliqatani bi jami'il mumkinat. Kudrat dan iradat, keduanya berkait dengan perkara-perkara mungkin. Kudrat dan iradat Allah Ta'ala. Fakta yang pertama dalam pembelajaran ilmu ni adalah dua sifat ni, iaitu sifat kudrat dan iradat itu hanya bertakluk pada sesuatu yang harus pada akal. Jadi tidak benar. Ada dakwaan ataupun suatu soalan yang famous, dia kata, adakah Allah Ta'ala boleh mencipta suatu batu?
Ini contoh orang yang berfikir. Boleh tak Allah cipta satu batu yang sangat besar sehingga Allah tak boleh angkat? Kalau Allah tak boleh angkat, bererti Allah lemah sebab tak boleh angkat. Kalau Allah tak boleh cipta, maksudnya Allah lemah sebab tak boleh cipta. Macam mana nak jawab? Boleh cipta ke tak? Boleh cipta ke tak tu? Jawab soalan ni. Jadi untuk menjawab soalan ni, kita katakan soalan itu salah. Sebab boleh cipta ataupun tidak ni adalah berkait dengan sifat kudrat. Allah Ta'ala hanya menciptakan suatu perkara yang harus pada akal. Tu. Jadi soalan itu salah sebab benda itu tidak berkait dengan sifat tersebut. Dia ibarat dia kita sebut macam ni. Gajah kuat tak? Oh, gajah kuat. Berbanding dengan burung, mana kuat? Gajah ke kuat? Gajah ke burung? Benda satu. Gajah ke burung? Gajah lah. Gajah lah kan. Bila sebut kuat ni gajah lah. Tolak pokok boleh runtuh kan. Tak tahu dia tolak bangunan ni pun boleh jatuh. Tapi gajah boleh terbang. Adakah gajah boleh terbang? Adakah bererti disebabkan gajah itu tak boleh terbang lalu kita definisikan gajah itu sebagai lemah? Tak. Sebab gajah bukanlah fungsi dia untuk terbang. Kita nak membanding kuat ataupun tidak, kita banding dengan seumpama dengannya. Gajah A boleh runtuhkan menara KL. Awal kan? Gajah B hanya boleh runtuhkan, boleh tolak kereta Myvi. Maksudnya gajah A lagi kuat. Oh, betul kan? Itu baru betul. Bila sesuatu itu tidak ada kaitan dengan tugas dia, maka kita tidak nisbahkan perkara itu kepada dia. Macam soalan tadi soalan tadi. Disebabkan sifat kudrat ini tidak bertakluk, tidak berkaitan dengan perkara wajib ataupun mustahil akal, maka kita hanya berbicara kudrat ini pada perkara harus akal. Ataupun contoh lain, boleh tak Tuhan ataupun Allah Ta'ala cipta Tuhan lain yang sama kuat dengan dia? Itu soalan kedua. Boleh tak Allah Ta'ala cipta Tuhan lain yang sama kuat dengan dia? Kalau boleh cipta, maksudnya habislah dia lemah lah. Allah SWT lemah lah. Sebab kan ada satu Tuhan yang lain. Kalau tak boleh, maksudnya lemah sebab tak boleh cipta. Jadi macam mana? Kita katakan kudrat Allah Ta'ala tidak berkait dengan perkara yang mustahil bagi akal. Kita dah cerita tadi, mustahil pada akal adanya syirik bagi Allah. Mustahil tidak tergambar di dalam akal kita ada dua Tuhan yang sama kuat. Dan hanya wajib pada akal ini ada satu Tuhan. Yang mana benda ini kita dah cerita di dalam perbahasan sifat qidam dan baqa. Kita telah buktikan ketika kita menceritakan mengenai sifat qidam dan baqa bahawa Tuhan mesti ada. Dan kita dah cerita dekat sifat wahdaniyah, Tuhan yang ada itu mesti satu. Tak boleh ada dua. Tak boleh ada dua. Perbahasannya boleh tengok balik tengok balik dekat rakaman. Tuhan yang ada mesti satu. Tak boleh dua. Maka soalan ini kita sebut bila ada dua Tuhan itu mustahil akal. Bila ada dua Tuhan berarti mustahil akal, dan sifat kudrat dan iradat Allah Ta'ala ini tidak berkait, tidak bahasa kita ada tidak bertakluk, tidak bertakluk dengan perkara-perkara mustahil akal dan juga wajib akal. Jadi sebab itu dalam matan mubarak telah sebutkan bahawa wal qudratu wal iradatu al muta'alliqatan bi jami'il mumkinat, hanya bertakluk dengan perkara mungkin sahaja, perkara harus. Berarti semua perkara harus. Apa sahaja yang kita tergambar, boleh tak Allah buat? Boleh. Boleh tak Allah nak jadikan kita ni terbang di udara? Boleh. Boleh tak Allah Ta'ala nak jadikan hari ini ni sekarang pukul 8 suku 8.20 8.30 saat dia berada di Mekah? Boleh tak? Boleh, dengan izin Allah Ta'ala. Sebab kudrat Allah Ta'ala itu bertakluk pada perkara mungkin. Perkara itu mungkin tak? Harus berakal. Boleh. Allah nak ciptakan suatu makhluk yang bernama dragon ataupun naga. Boleh. Dan lain-lain.
Jadi sebab itu segala benda-benda itu adalah harus pada Allah Ta'ala untuk menciptanya. Okey. Bila harus, kenapa tak ada? Kenapa ada yang ada, kenapa ada yang tak ada? Okey, kita masuk kepada sifat yang kedua, iradat. Okey. Jadi kudrat. Tak boleh masuk, kita habis lagi. Okey, kudrat. Tadi dah faham. Tadi kita dah cerita mengenai kenapa kudrat dan iradat ni hanya berkait dengan perkara harus akal. Baik. Kudrat itu apa fungsi? Dia buat apa? Sifat kudrat itu buat apa? Dengan sifat kudrat, Allah Subhanahu Wa Taala mencipta segala sesuatu. Kita sebut sebagai mencipta. Apakah maksud mencipta? Mencipta berarti mengadakan ataupun meniadakan sesuatu. Mengadakan sesuatu daripada tiada dan juga meniadakan sesuatu daripada ada. Itu yang disebut sebagai khaliq, pencipta. Kita membuat sesuatu, manusia mencipta sesuatu dengan perkara yang telah wujud. Boleh tak kita cipta meja ni daripada kosong? Tak boleh, tak mungkin. Mustahil ada lah. Tak mungkin. Meja ni daripada kosong. Kita mesti ambil kayu. Kayu dah ada dah. Kita ambil kayu, kita potong, kita shellac, kita polish, kita susun, jadi meja. Tetapi Allah Ta'ala mencipta segala sesuatu daripada tiada. Tidak ada apa-apa. Bolehlah ada alam ini. Iza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Apabila Allah nak cipta sesuatu, cukup dengan sekadar Allah Ta'ala menyebut kun, maka adalah sesuatu itu. Okay, jadi itu tugas sifat kudrat. Sifat iradat. Okay, jadi jelas kan? Ada soalan tentang kudrat. Ini huraian yang sangat ringkas dan ringkas lah. Asalnya 2 saja hari ini. Iradat berarti kehendak, berkeinginan. Berkehendak ataupun berkeinginan. Tadi kalau di dalam kudrat ada dari sudut detailnya disebut sebagai ta'alluq suluhi qadim, tanjizi hadis, qabdah. Itu insya-Allah jika berkelapangan pada masa yang akan datang kita boleh ceritakan. Benda itu adalah fardu kifayah, dia bukan fardu ain. Maksudnya kita tak tahu pun tidak mengapa. Cuma kalau kita faham dan kita tahu benda tu lebih kedap dan kuat kita punya kefahaman terhadap kehebatan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Iradah. Okay, sifat iradah Allah Subhanahu Wa Taala. Bermula iradah berkehendak, iaitu sifat yang berdiri pada zat Tuhan itu. Dengan sifat iradah ini, okay, yang pertama sifat iradah ini dia ada pada zat Tuhan pada azali. Kudrat dan iradah itu telah ada pada Allah Ta'ala itu sejak azali lagi, sejak dulu. Bukannya baru ada. Seperti dakwaan sesetengah kumpulan. Okay. Sifat iradah itu telah ada sejak azali, yang mana dia berfungsi menentukan, disebut sebagai takhsis, menentukan daripada antara sesuatu dengan sesuatu. Maka contoh dia, Allah Subhanahu Wa Taala ni kita menentukan kita antara lelaki dan perempuan. Allah Ta'ala tentu, Allah Ta'ala pilih kita jadi lelaki, maka kita lelaki. Allah Ta'ala pilih kita muslimat jadi perempuan, maka jadi perempuan. Allah Ta'ala pilih kita daripada Malaysia, Indonesia, Thailand dan segala tempat di dunia ini. Allah Ta'ala pilih kita berada di negara Malaysia. Allah Ta'ala pilih kita berada bersama dengan dilahirkan daripada keluarga ataupun ibu bapa sekian-sekian. Allah Ta'ala tentukan dan pilih pada hari ini dan kita akan berada di dalam surau ini, hasil daripada pilihan kita juga. Jadi itu semua adalah iradah, kehendak Allah Ta'ala. Jadi sebab itu kita sebut segala yang berlaku di dunia ini adalah atas kehendak dan sebut takdir, yang kita panggil takdir, adalah atas takdir dan kehendak daripada Allah Subhanahu Wa Taala. COVID-19,
COVID-19 jika Allah Ta'ala tak berkehendak, kalau Allah Ta'ala tak ingin kena, kita tak akan kena. Walaupun kita berada di hospital COVID, tak pakai apa-apa, orang bersin di depan muka kita, jika Allah Ta'ala kata saya tak mau COVID kena dekat orang ni, tak akan kena. Sebab itu segala sesuatu yang berlaku di dunia ni adalah atas kehendak daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah akidah. Ini dalam bab apa? Ini adalah dalam bab akidah dan kepercayaan. Bab tadi mengelak daripada penyakit berjangkit. Sebab itu jangan bercampur di antara akidah dan juga ilmu lain. Dalam bab penyakit berjangkit, ya, dari sudut akidahnya begitu, segala sesuatu berlaku atas kehendak daripada Allah. Tetapi dalam masa yang sama, Allah Ta'ala suruh kita agar jangan dedahkan kepada bahaya. Ini kewajipan kita. Jangan pergi kepada tempat-tempat yang ada penyakit berjangkit. Ya, walaupun sebagai contoh terjun bangunan, kalau Allah kata tak mati juga. Tetapi kita diharamkan untuk terjun bangunan. Tidak boleh kita berhujah, saya cubalah nak terjun bangunan. Kalau Allah Ta'ala, semua atas kuasa Allah. Allah Ta'ala kata mati, saya mati. Saya tak terjun pun saya boleh mati. Kalau saya terjun pun, kalau Allah kata tak mati juga. Itu adalah kepercayaan dan akidah, i'tiqad kita. Tetapi dalam masa yang sama itu tak boleh campur ilmu. Dan ilmu fiqh ataupun ilmu syariat, kita diwajibkan untuk menjaga diri daripada bahaya. Kita kena buat ini, kita diharamkan untuk ini dan sebagainya. Sebab itu kesilapan orang ramai adalah apabila dia mencampur adukkan di antara ilmu sekaligus melahirkan tindakan yang tidak tepat sebagai seorang muslim. Okay. Jadi tadi mengenai iradah dan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kena tahu bahawa segala yang ada dan berlaku di dunia ini adalah atas kehendak dan pilihan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Ini sifat ilmu. Nanti kelas ataupun bulan depan saya akan ulang balik, ada lagi beberapa isu yang saya nak sentuh. Ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Okay, baik. Iradah tadi juga sama macam kudrat. Dia hanya bertakluk atau berkait dengan perkara mungkin, harus akan. Manakala ilmu, wal ilmu al-muta'alliqu bi jami'il wajibati wal mustahilati wal jaizat. Okey. Macam kita bawa buku lain. Silap. Wal jaizat. Ilmu dia berkait dengan ketiga-tiga hukum akal tadi. Ilmu Allah Ta'ala. Wajib akal, harus akal dan juga mustahil akal. Kesemua ketiga-tiga ini ada di dalam ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Macam mana? Sebagai contoh, kita hari ini ada. Allah Ta'ala tahu kita akan dilahirkan di mana, kita akan mati di mana, kita akan buat apa tahun ni, tahun depan, tahun seterusnya, esok. Allah Ta'ala tahu segalanya. Allah juga tahu jika kita tiada, apa yang akan berlaku di dunia ni. Dan kadang kita sebut, kalau budak ni tak ada, aman dunia. Kan kita kata kalau Allah Ta'ala tahu kalau orang itu ada, apa akan berlaku kepada dunia ni. Allah Ta'ala juga tahu jika orang itu tiada, apa yang akan berlaku. Allah Ta'ala tahu benda yang mustahil berlaku. Dan sebagai contoh, alimallahu annahu lam, Allah Ta'ala tahu bahawa perkara yang mustahil, Allah Ta'ala tahu perkara yang mustahil itu tidak akan ada. Ataupun contoh kita sebut, seseorang ini bujang. Sekarang ni bujang, tak kahwin lagi. Allah Ta'ala tahu sekarang ni dia tak ada anak, nanti dia akan ada anak. Dan jika dia ada anak, dia bagaimana anak tu, dan sedetail-detail perkara sehinggalah perkara yang berada di dalam hati dan sanubari dia juga Allah Ta'ala tak tahu. Itu antara yang tahu. Allah Ta'ala tahu segalanya. Dan tambahan yang saya nak sebut, kita di dalam i'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah, kita ada choice atau pilihan. Sebagai contoh, kita memilih untuk berada di surau berbanding tidak berada di surau. Itu antara pilihan kita. Allah Ta'ala tahu jika kita berada di surau ni apa akan berlaku kepada kita. Dan Allah Ta'ala tahu jika kita memilih untuk kekal berada di rumah, apa yang akan berlaku kepada kita. Allah Ta'ala tahu. Allah Ta'ala tahu kesan daripada setiap tindakan kita. Jika kita buat tindakan A, apa kesannya? Dan Allah Ta'ala tahu jika kita buat tindakan B, apa kesannya. Semua berada di dalam ilmu dan
dan pengetahuan Allah Ta'ala. Guru saya disebut macam ni. Disebut untuk kita faham kehendak ataupun tahu ataupun tak ni. Ibarat kalau ada wayang tu dia macam pokok daripada satu line, kemudian lahir line A, B, C. A, B, C tu lahir lagi line. Maksudnya kita, contoh kita pilih untuk berada di surau, kita pilih pilihan A. Allah dah tahu dah pilihan A apa implikasi dia. Daripada pilihan A kita akan berada di sini, kita akan pergi tandas lagi, kita akan ambil wudu. Jika kita ambil wudu, apa kesan dan sebagainya. Jika kita tak pergi surau, pilihan B, Allah tak tahu kesan dia, kita akan tengok TV, kita akan buat ni. Jika kita semua itu berada di dalam pengetahuan Allah Ta'ala. Kita apa sahaja pilihan yang kita buat, kita hanya mengikuti sahaja segala apa yang telah diketahui oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Begitu luas, sebut begitu luasnya ilmu Allah Subhanahu Wa Ta'ala, merangkumi segala-gala perkara harus, mustahil dan wajib pada akal. Daripada segala pengetahuan, dia punya turutan penciptaan dia mula-mula sekali adalah Allah Ta'ala tahu segalanya. Setelah Allah Ta'ala tahu segalanya dengan sifat ilmu, lalu Allah Ta'ala menentukan dengan sifat iradat. Dia mula dengan ilmu, kemudian seterusnya dengan sifat iradat Allah Ta'ala menentukan daripada A dan B. Contoh, Allah Ta'ala tentukan saya sebelum saya diciptakan, boleh jadi saya diciptakan lelaki, boleh jadi saya diciptakan perempuan. Boleh jadi saya berada di Malaysia, boleh jadi saya berada di negara lain. Dan semua itu Allah Ta'ala dah tahu. Jika saya diciptakan berada di Thailand, apa nasib saya? Jika saya diciptakan di sini, apa nasib saya? Dan begitu. Daripada banyak-banyak kemungkinan itu, Allah Ta'ala tentukan dan pilih. Saya sebagai lelaki, saya berada di Malaysia, dilahirkan dengan keluarga sekian pada tahun sekian. Iradah, pilihan dan kehendak daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Lalu saya lahir. Setelah saya lahir, pada waktu tersebut, pada tahun tarikh lahir tersebut, dengan sifat seterusnya iaitu sifat kudrat Allah Ta'ala, barulah Allah Ta'ala menjadikan saya pada waktu dan masa yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nampak tak? Dia punya flow ilmu. Kata para ulama, dia bermula dengan ilmu Allah. Seterusnya daripada ilmu yang banyak itu Allah Ta'ala tentukan iradat. Dengan sifat iradat tentukan daripada banyak itu Allah pilih. Dan daripada sifat iradat sehingga tiba masanya nanti, maka kita akan diciptakan oleh Allah Ta'ala dengan sifat kudrat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan benda itu berlaku pada segala dan semua benda yang ada di dunia ini. Jadi sebagai pengakhiran ataupun kesimpulan kepada pelajaran kita pada hari ini, iaitu mengenai sifat kudrat, iradat dan ilmu. Ketiga-tiga ini sebab apa saya cuba juga untuk habiskan, sebab dia saling berkaitan. Sebab dia saling berkaitan antara satu sama lain. Dan selepas ini ada lagi beberapa isu-isu yang penting. Antaranya isu pilihan kita. Kita yang pilih ke Allah yang tentukan? Kita ni nasib kita di syurga dan neraka nanti. Kita yang pilih ke Allah Ta'ala yang tentukan kita berada di mana? Dan begitu juga isu-isu lain yang banyak dipersoalkan dan dipertikaikan oleh masyarakat. InsyaAllah kita cuba jelaskan pada bulan hadapan. Secara kesimpulannya, bila mana kita mempelajari dan mengenal akan sifat Allah Ta'ala ini, tahulah kita bahawa Allah Ta'ala itu maha hebat dan maha besar. Berbeza dengan orang yang tidak belajar. Orang yang tidak belajar mengenai ilmu tauhid, ataupun dia sekadar tahu basic saja. Macam saya sebut dulu, kenal tak Allah? Tak. Cuba cerita sikit pasal Allah. Apa yang kamu tahu? Oh, Allah Ta'ala ni Tuhan hebat. Dia lah cipta semua ni dia cipta lah. Lagi sependek je cerita pasal Allah. Boleh ceritakan mengenai rumah kamu? Wah, rumah saya ada 5 bilik. Rumah saya ni saya beli pada tahun sekian. Dia kenal harta dia lebih banyak daripada dia kenal Tuhan. Itu kita tanya diri kita. Kita kenal Tuhan kita ni banyak mana? Bila ditanya siapa Allah, banyak mana kita boleh terangkan kepada orang
orang tersebut. Jadi sebab itu muhibbin, orang yang benar-benar cinta kepada Allah Ta'ala, yang benar-benar ikhlas, yang betul-betul sebagai orang Islam, dia akan suka mempelajari ilmu-ilmu mengenai kekasih dia. Dia suka apa-apa sahaja pengetahuan mengenai perkara ataupun sesuatu yang dia cintai, dia pasti akan minat. Sebab itu para ulama yang sangat cintakan kepada Allah Ta'ala, mereka tidak puas untuk menggali dan mengenal Allah Subhanahu Wa Ta'ala, sehingga lahirlah ilmu-ilmu yang disebut dengan berbagai jenis kitab, ada yang berjilid-jilid, ada yang begitu detail, ada yang benda-benda yang kita tak tergambar pun mereka dah fikirkan, kerana begitu cintakan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jelas ada apa soalan? Sebelum kita tutup, Allah. Apa apa? Apa tutup? Bismillah. Baik, jadi jika tidak ada apa-apa, insyaAllah mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari pada hari ini bermanfaat kepada kita di dunia dan di akhirat. Dan kita doakan mudah-mudahan kita diberikan kesempatan oleh Allah Ta'ala untuk menjadi hamba-Nya yang mengenal detail, mengenal kepada Tuhan, mengenal kepada Allah Ta'ala, mengetahui cara-cara beribadat. Kerana Allah Ta'ala sendiri sebut tujuan kita diciptakan di dunia ini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah diciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadat, dan la yasihul ibadah illa ba'da ma'rifatil ma'bud. Tidak sah sesuatu ibadat sehinggalah kita kenal kepada siapakah Tuhan yang kita sembah. Jadi sebab itu ilmu pertama yang kita patut ada di dalam diri kita adalah ilmu mengenal Allah dan mengenal Tuhan. Setelah itu barulah kita pelajari bagaimana cara untuk ibadat dan menghiasi diri dengan sifat-sifat yang baik dan sebagainya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.